Hello and Assalamualaikum. Saya Khairul Amirin bin Muhammad Tajuddin daripada RY40. Nombor matrik saya 191372527. Saya akan present tentang lab report 4, iaitu tajuk Laplace transform. Okey, untuk lab 4 ni saya dia tentang Laplace transform untuk menggunakan buat equation berdasarkan dalam MATLAB. Untuk tugas untuk lab 4 ini, saya perlu menyelesaikan exercise 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4. Untuk 4.1 hingga 4.3 saya perlu selesaikan dalam MATLAB, dan untuk 4.4 ni saya perlu buat teori calculation. Berdasarkan lab yang telah saya belajar, untuk soalan 4.1 ni, obtain the Laplace transform and inverse Laplace transform for the following equation and transfer function. Untuk soalan 4.1a, saya perlu masukkan soalan ni ke dalam MATLAB, dan saya buat berdasarkan ikut equation ni. Okay, first kita guna CLC, iaitu clear memory. Saya akan clear dulu sebab banyak benda yang kita buat dalam ni. Nanti dia akan apabila output dia jadi kadang-kadang tak betul lah. Bila kita tak clear ni, dia bercampur dengan yang mana-mana kita pernah buat sebelum ni. Okay, apabila kita clear, lepas tu seterusnya kita perlu kod SYMS T. Untuk SYMS ni kita nak create pembalian ubah dan fungsi dia. Untuk soalan 1, iaitu T ialah domain untuk T domain, time domain untuk Laplace transform. Okey, untuk seterusnya masukkan equation dia 3T darab sin 5T. Dan untuk Fs, lepas tu seterusnya kita Fs Laplace Y. Untuk Fs ni adalah kita tukar pada Laplace transform berdasarkan soalan ni lah. Laplace transform iaitu Fs inverse transform. Okey, daripada domain kepada inverse lah, untuk T domain pada S domain. Okey, untuk ni lepas tu kita seterusnya kita buatkan pretty. Pretty ni kegunaan dia amat penting, kerana apabila tak ada pretty ni, jawapan yang kita dapat berdasarkan Laplace ni, berdasarkan MATLAB ni, jawapan dia tak akan disusun cantik-cantik macam ni. Dia memang dia tak boleh nak declare jawapan tu. Bila ada pretty ni, kita akan dapat declare jawapan ni, dan susunan dia lawa macam ni lah. Dan jawapan yang dapat daripada MATLAB ni sama dengan jawapan yang daripada teori calculation lah. Okay, untuk B pula, B sama je dengan soalan A. Dia bagi Laplace transform. Lepas tu kita akan transfer function dia lah. Sama je dengan soalan 1. Untuk C pun, C soalan dia pun sama juga. Kita kena first, cara kita buat, kita clear memory. Lepas tu kita create pembalian ubah dan fungsi dia. Lepas tu masukkan equation dan declare dia Laplace dan make it pretty lah. Dan apabila jawapan yang kita dapat ni output kat common window ni adalah jawapan dia. Untuk D cara dia pun sama, cuma yang ni function dia S domain inverse function. Inverse ni, lepas tu kita masuk declare dia. Lepas tu kita tukarkan dia kepada kita buatkan dia Laplace transform lah. Lepas tu kita make it pretty. Step dia sama je dengan yang 4.1 sampai 4.1a sampai F. Okey, tengok kita run sama je.
Ni pun kita run. Okay, untuk F pun kita run. Okay, kita dapat ni, apabila kita pretty, tengok hasil jawapan yang kita dapat ni, dia buat bracket ni semua dia buat lawa lah. Kalau tak, dia simbol dia tu kita susah untuk kita baca jawapan lah. Bila kita ada pretty ni, kita declare pretty, jawapan dia akan jadi lawa lah. Kita akan nampak terus hasil jawapan dia ni keseluruhan. Dia penting lah, amat penting. Bila kita tak declare, susah untuk dapat jawapan. Okay, untuk question 4.2, untuk question 4.2, untuk question 4.2, express the transfer function below to obtain the value for partial fraction expression in MATLAB. Okay, kita akan buat question 2 dalam MATLAB. Okay, kita run. Okay, untuk question 2, first kita kena command CLC lah, clear memory. Lepas tu kita kena declare A, B dan X. A adalah numerator, iaitu pembilang yang nilai di atas ni lah. Ni untuk nilai di atas ni. Lepas tu B adalah denominator, penyebut dia ni ke bawah ni. Lepas tu X adalah kita untuk tukar, kita nak gabung numerator dengan denominator ni jadi satu equation. Okey. Untuk A, numerator, kita berdasarkan soalan dia, S kuasa 2 tolak 16. Okey, kita nak declare dia dalam ni. Yang ni kosong, 1, 0, negatif 16. Okey, kita berpandukan penyebut dekat denominator. Penyebut dia ada kosong, iaitu S1, ini untuk nilai 1, itu untuk nilai kosong ni 1, 2 dan 3. Nah, ni ada 4 penyebut di bawah. Lepas tu saya pun buat 4 juga untuk atas, nak bagi nampak selaras lah. Tapi kalau kosong ni tak perlu pun tak apa, dia tak memudaratkan coding dan output ni lah. Okey, so kosong ni saya dapat berdasarkan ni bawah ni S3, atas ni S3 dia tak ada, kosong. Dia ada dengan S kuasa 2 je. Untuk S kuasa 2, S ni adalah nilai dia 1. Ni 1. Dan kosong ni untuk S1. Ni S untuk menyebutnya S kuasa 1 ni, untuk gantikan ni. Okey, kosong sebab atas tak ada. Lepas tu untuk yang sama dengan penyebut bawah 32 ni, sama dengan negatif 16. Okey, untuk B, S dia 1, penyebut dia 1. Lepas tu ni 8, 24 dan 32. Okey, seterusnya kita masukkan S, nak jadikan equation. Lepas tu RPK, kita nak tukar partial fraction antara partial fraction dan polynomial coefficient. Itu kita tengok berdasarkan output kita dapat R, ni nilai P dan nilai K. Lepas tu kita perlu declare pula SYS untuk dapatkan susunan bentuk equation yang betul. Untuk dapatkan Z, susunan dia, kita akan dapat susunan dia lawa. Dia fungsi dia sama macam pretty SYS, sebab dia nak untuk bagi laras dan dapatkan jawapan yang betul ni. Untuk soalan seterusnya 4.2b. Untuk 4.2b, sama juga dengan 4.2a. Cuma yang ni saya tak letak kosong dekat depan. Ni kan penyebut dia banyak. Lepas tu untuk denominator, untuk penyebut dia ni yang kat bawah ni, yang ni kita kena daratkan masuk dalam dulu, sebab kita kena
panggil apa, kita kena yang ni, kita kena simplifykan dia masuk dalam dulu, jadi panjang. Untuk penyebut pertamanya 1 kuasa S ni masuk dalam dia jadi S kuasa 5 first. Untuk kedua 2S darab S kuasa 3, maknanya 2S kuasa 4. Untuk penyebut kedua. Dan ketiga dan keempat, keempat ni, yang ni kosong, tak ada nilai di tengah-tengah ni. Okey, lepas tu yang last sekali 10. Kemudian yang atas ni 2, kita yang sepatutnya ada, kalau nak samakan penyebut ni, 2 ni akan duduk belakang ni, depan tu kosong semua, tak apa, kita tak bubuh pun tak apa. Lepas tu kita masukkan equation dia. Lepas tu RPK sama lah macam yang tadi, macam A, dapatkan nilai RPK dia. Okey, lepas tu bila SYS, dapatlah keseluruhan equation dia. Sama je dengan soalan C. A dia, yang ni saya letak kosong kat depan, 0, 0, 3 dan 2. Lepas tu ni 1, 4, 5. Lepas tu masukkan cara dia, step dia sama je. Yang ni penting juga untuk kita letak CLC kat sini, declare clear, sebab nak suruh clear memory, sebab yang kat depan ni kita dah buat banyak, nanti dia campur aduk semua. Okey, so ni hasil yang saya dapat. Untuk 4.3, dia saya perlu buat plot post zero dan plot magnitude response using MATLAB. Okey, first yang saya perlu buat, saya perlu clear memory. Lepas tu buat step 1 hingga step 5 ni, dia step sama je macam yang soalan 4.2. Tentukan numerator dia, denominator dia, lepas tu X dia, masukkan untuk tentukan equation dia. Lepas tu SYS ni kita dapatkan nilai ni. Okay. Lepas tu kita perlu declare hash, iaitu IOP-Z-plot. IOP-Z-plot ni kita nak plot untuk dapat nilai tadi, plot dalam graf. Okey, kita plot. Lepas tu untuk figure kedua ni, both plot ni dia akan hasilkan satu graf berdasarkan nilai yang kita plot tadi. Untuk 4.3B sama je. Ni hasil dia saya dapat. Kita clear memory. Lepas tu tentukan numerator dengan denominator dia, B. Yang ni dia, untuk denominator dia kita kena darab masuk dalam. So kita dapat dapat S kuasa 4. Lepas tu S kuasa 4 tambah dengan 13 S kuasa 3, 32 S kuasa 3, S kuasa 2, 13 S kuasa 2 dengan 32 S kuasa 1. Ini kita dapat 20 yang belakang sekali. Lepas tu yang atas tu 10 lah. Okay, lepas tu step dia sama je, iaitu kan S dia, iaitu kita buat equation dia. Lepas tu buat IOP-Z-plot, plotkan dia berdasarkan jawapan. Ni untuk figure tu buat plot ni untuk dapatkan graf berdasarkan equation yang kita dapat ni lah. Sama juga dengan question 4.3 question 4.3.
untuk C sama juga. Ini hasil dia. Okey. Untuk question 4.1 tadi, berbalik pada question 4.1, dia nak kita untuk T adalah time domain dan S adalah S domain. Okay. So for the last exercise, untuk soalan 4.4 ni saya perlu selesaikan berdasarkan teori calculation yang saya buat. Okay. Ini teori calculation. First soalan dia, SS sama dengan S tambah 3 bagi dengan S kuasa 3 tambah 7S kuasa 2 tambah 10S. Okay, first kita akan buangkan satu S ni biar dia senang untuk kita declare partial fraction untuk part A, part B dan part C. Kita masukkan dalam partial fraction. Yang atas ni kita numerator dia kita kekalkan, denominator dia ni kita pecahkan agar kita senang untuk kita bahagi pada 3 A, B, C partial fraction. Okay, first step buat ni, kita nak buat formula dia untuk kita dapat seterusnya untuk kita cari nilai A, B, C ni lah. Kita akan matikan A kuasa 5 A bahagi 5 darab S tambah 2 S tambah 5 dan seterusnya. Lepas tu kita matikan 5 ni dengan 5, jadi A darab S tambah 2 S tambah 5. B yang ni matikan S tambah 2 S tambah 2. B darab S tambah 5 dan C darab S tambah 2. Okey, ni jadi equation dia. Ni equation dia. S tambah 5. Yang ni tak ada apa ni. Ni tersalah tulis. Yang ni S tambah 5. Okey, ni full equation dia untuk kita kira. Untuk kita first partial fraction ni kita kena cari nilai A, B dan C ni untuk kita gantikan balik dalam equation dia. Okay, first saya nak matikan B dan C sebab saya nak dapatkan nilai A dulu. So saya buat let S ni saya assume dia kosong. Saya gantikan nilai kosong tu masukkan dengan S. Okay, bila saya buat ni, so saya akan dapat nilai A ni sama dengan 3/10. Lepas tu untuk seterusnya saya nak cari nilai B. Saya assume S ni sama dengan negatif 2. So saya gantikan negatif 2 ni dengan B dengan S. So saya nak matikan A dengan C. Saya akan dapat nilai B. B dia sama dengan 1 negatif 1 bahagi 6. Okay, untuk kemudiannya saya nak cari nilai C. Saya perlu masukkan S ni sama dengan negatif 5 untuk saya matikan A dan B. Biar saya dapat C ni. C sama dengan negatif 2/15. So saya masukkan balik dalam equation. Saya masukkan balik dalam equation dan gantikan dalam partial fraction ni untuk A, B dan C. Okay, ini. Lepas tu saya akan masukkan dalam rumus untuk Laplace inverse, iaitu linearity property of inverse Laplace transform. Saya akan gantikan nilai ni 3/10 1/S ni sama dengan 3 bagi 10 bagi S. Dia sama je yang ni. Yang ni pun sama dengan yang ni. Ini sama dengan yang ni. Lepas tu bila saya kira 3/10 ni 1/S ni sama dengan 1. Tolak 1/6 eksponen negatif 2T tolak 2 bahagi 15 eksponen negatif 5T.
Okey, jawapan dia saya dapat 3/10 tolak 1/6, eksponen negatif 2t tolak 2/15, eksponen negatif 5t. Okey, untuk soalan B pula, 4.4b, dia sama je dengan A tadi, cuma yang B ni partial fraction dia hanya ada dua penyebut, A dan B. Yang tadi, yang sebelum ni, yang soalan sebelum ni, A adalah ada A, B, C. Maknanya yang dua ni dia lagi simple lah, dia lagi senang untuk kita kira. So kita step dia sama je. Kita tentukan numerator dan denominator dia. Lepas tu kita bahagikan dia pada part A dan part B. Yang ni kita ni 4A dan ni 4B. Okey, lepas tu kita pemudahkan dia. Kita darab 4A, ni kita nak matikan S ni untuk kita darab A darab dengan S tambah 20. Lepas tu untuk B kita matikan S tambah 20 ni, jadi B tak darab S. Okey, ini equation dia. Okey, kita assume S ni sama dengan kosong. 8 untuk equation dia 8S tambah 4 sama dengan A darab S tambah 20 tambah BS. Tergantikan S tu sama dengan kosong. So kita dapat jawapan A ni sama dengan 1/5. Untuk kemudiannya untuk kita dapatkan B pula, B, S ni kita kena gantikan dengan negatif 20 sebab kita nak matikan A untuk kita dapatkan B. Okay, kita buat step dia sama je macam tadi. Lepas tu B dia sama dengan 39/5. Okay. Kemudiannya kita masukkan dalam persamaan asal tadi. Ni persamaan asal. Kita gantikan dia. Lepas tu ni kita gantikan A, ni kita gantikan B. Okey, kemudian kita masukkan dalam rumus Laplace inverse. So kita ganti dan jawapan dia dapat 1/5 tambah 39/5 eksponen negatif 20t. Okey, untuk discussion dan conclusion dia, berdasarkan lab ni, saya perlu menyelesaikan Laplace transform antara differential dan integral equation menggunakan MATLAB software. Dan untuk soalan 4 tu saya perlu buat calculation menggunakan software MATLAB ni. Kod yang saya simulate untuk calculate equation dia dengan pengiraan teori tiada perbezaan, maknanya dapat result yang sama lah. Lepas tu dalam lab ni saya perlu settlekan 4 exercise yang diberi, iaitu untuk soalan 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4. Untuk 4.1, 2 dan 3 saya perlu buat menggunakan MATLAB, dan untuk 4.4 saya buat berdasarkan teori calculation. Untuk 4.1 saya buat Laplace transform dan inverse transform, dan buat equation itu masuk ke dalam MATLAB software. Result I got similar to the theory calculation. Untuk question 4.2 saya express transfer function dan obtain value untuk partial fraction dalam MATLAB. Dan untuk 4.3 saya obtain post zero dan transfer function dan plot system using post zero plot dan plot system magnitude response using MATLAB. Maknanya saya buat komen dekat MATLAB, iaitu saya boleh buat plot graph tadi untuk soalan 4.3, dan kemudian saya buatkan satu graph berdasarkan jawapan equation yang kita dapat tadi. Lepas tu berdasarkan example dalam lab ni, result obtained where the output show the post and host magnitude response from the board plot. Untuk example last kali, untuk exercise last kali, question 4.4, saya transform the function equation merujuk kepada Laplace transform table dan buat dalam teori calculation. As a conclusion, berdasarkan conclusion yang saya
dapat daripada lab ni, saya dapat perform the Laplace and inverse Laplace transform using MATLAB. Dan saya juga dapat buat theory calculation using Laplace table, merujuk kepada Laplace table. Dan selain itu, saya boleh describe konsep zero post dan LTI object system by using software MATLAB. Finally, saya juga boleh transfer function representation of system and plot the location of the pole and zeros on S domain by using MATLAB software. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.